Sebenarnya tak payah jalan kaki pun. Kita nak ziarah kat sini, kita boleh naik van. Kita tunggu kat sini jap. Bila van tu berjalan, baru kita pergi, insyaAllah. Kalau kita tengok kat sini, baju biru ni adalah yang kerja di tempat perkuburan ni lah. Sekarang ni dia orang tengah korek balik. Dan ramai yang bertanya pada banci, cukup ke? Sebab kecil je. Sebab orang meninggal hari-hari sebenarnya. Okey, betul-betul belakang Masjid Jin. Sebenarnya kita dah dapat sugar cane and juice. Memang nama dia sugar cane and juice. Jadi kita tahu sugar cane ni adalah air tebu. Betul-betul belakang Masjid Jin bersambung dengan Masjid Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Diharapkan semua sahabat-sahabat Bang Cik Live semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Dekat sini juga, hari ini juga, vlog kali ini juga Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live yang tidak pernah menunaikan haji. Yalah, sekarang ni dalam proses pemilihan, proses dapat surat, proses diterima haji ataupun tidak, proses macam-macam proses lah untuk haji. Sebab kita tahu sekarang ni dah bulan 2, nak masuk bulan 2. Nanti bulan 3, akhir bulan 3 kita dah nak masuk Ramadan, dan selepas Ramadan kita akan bertemu dengan bulan-bulan haji. Dan Banci doakan kepada sahabat-sahabat yang dapat untuk dapat panggilan haji pada tahun ini, yang mana dah tersangkut 2020, 2021, 2022, dapatlah pada tahun ini untuk menunaikan haji, insya-Allah. Okey. Dan pada vlog kali ini sebenarnya Banci bukannya bertujuan untuk hanya mendoakan kepada semua sahabat-sahabat. Cuma hari ini Banci akan buat vlog tempat yang jarang dikunjungi oleh jemaah umrah Malaysia sekarang, ataupun Singapura ataupun Brunei. Indonesia ada, Turki ada, tapi semua yang duduk hotel jauh lah biasanya yang akan melawat di kawasan belakang Masjidil Haram. Nak kata belakang bukan belakang, sebab asalnya bab salam apa semua sebelah ini, sebelah sini lah. Tapi sekarang ni clock tower kita dipanggil sebelah depan, yang ini dipanggil belakang. Tapi kawasan Sa'i lah, kawasan Sa'i ramai yang jemaah-jemaah umrah kita, terutama daripada Malaysia, sebab Banci pun berasal daripada Malaysia, dah jarang melawat sini, cuma dalam bas sahaja. Okey, Banci berada di atas bukit sebenarnya. Di atas bukit yang terletaknya perkuburan Maklah, ataupun jabal yang bukit yang boleh kita melihat perkuburan Maklah, dan paling terutama kita boleh melihat keindahan lah. Salah satu dia keindahan kota Mekah, kita boleh tengok di sisi yang berbeza. Maaf pagi ni matahari tegak, matahari menegak baru pukul 8, hampir pukul 8. Dan hari ni suhu dalam 20 Celsius. Tadi Pakcik tengok forecast pun ataupun ramalan hanya sampai 31 Celsius saja. Agak sejuk jika angin datang. Jika angin datang sejuk. Pakcik berada di atas bukit yang kita boleh melihat seluruh kota Mekah. Tapi bukit ni tak tinggi mana. Dan yang paling penting kita boleh melihat makam ibu segala ibu kita, iaitu Siti Khadijah. Okey, Banci akan turun ke bawah. Banci akan menyusuri daripada hujung sana, daripada ada juga tabung haji Malaysia punya perumahan ataupun perhotelan ataupun fondok, kita panggil tempat penginapan lah. Berada di hujung sana ada masjid sejarah, dan juga Banci akan menyusuri sampai ke Masjid Jin. InsyaAllah doakan kekuatan Banci. Daripada Masjid Jin, Banci akan menyusuri sampai ke perkuburan Maklah. Jadi kalau mana-mana jemaah, jadi mana-mana jemaah yang insya-Allah kalau rasa larat, rasa macam teruja untuk melawat di sisi lain di kota Mekah, kerana biasanya
jemaah Malaysia sekarang dah duduk berada di area Clock Tower, Jabal Omar kat situ. Jabal Omar kat situ. Hajiat dekat situ. Jadi untuk datang ke area belakang ni agak sukar dan agak jauh. Tapi kalau yang duduk dekat Abras Janariah nanti jemaah haji boleh mendapat gambaran macam mana nak melawat sampai ke Maklah, iaitu terletaknya makam ibu segala ibu kita, iaitu Siti Khadijah, anak sulungnya, insya-Allah. Okey, jangan lupa bersama Bancik Live. Macam biasa, kalau baru berjumpa dengan Bancik Live, silalah tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk mendapat perkembangan-perkembangan terkini. Dan kalau video ini bermanfaat, kongsi-kongsikan kepada semua supaya lebih ramai yang dapat manfaat bersama, insya-Allah. Okey, Zaz. Bancik tak bersorangan sebenarnya hari ni. Bancik ditemani oleh Khadijah. Sebabkan yalah, Bancik pun tak pernah bawa dia. Sebenarnya Bancik memilih nama Khadijah sempena dia dilahirkan di kota Mekah, dan juga nama ibu segala ibu kita lah, kesayangan Rasulullah SAW, iaitu Siti Khadijah. Tapi sebelum tu kita kena pujuk dia, beli baby dulu. Sebab tadi kita orang dah jalan kaki dari sana, kita orang parking kereta dekat sana dan kita orang datang sini. Tapi dia cakap tadi late dia dah lengoh. Tapi tak apa, dia dah dapat upah, dia dah happy. Kita akan gerak ke sana. Okey, dekat sini juga, dekat Al-Makam Bekah Hotel. Sebenarnya memang kita, kalau dulu tahun sebelum corona, memang jemaah haji Malaysia ada kat sini. Kalau Abras Janariah, Kasar Janariah pun, inilah tempat yang mereka rindui. Sebab dekat sini dia orang akan cari money changer, cari ATM, macam-macam lah kat sini. Dekat Arai Al-Ghazal ni ada satu money changer. Ni money changer. Ada juga farmasi, ada juga money changer dekat situ. Dan yang paling utama, ada air tebu. Okey, jom. Okey, jom kita akan ke sana. Okey, ke Maklah. Tadi Bancik dah cek dalam kira-kira 550 meter jika daripada sini. Kalau daripada Masjidil Haram, ni direct dia daripada Masjidil Haram, iaitu laluan Sa'i ataupun laluan Bukit Marwah. Kita akan daripada sini tambah lagi 500 meter kot, ataupun tambah lagi 400 meter. Jadi kalau untuk daripada Masjidil Haram pergi ke Maklah, iaitu dalam 1 kilometer, iaitu berada di kawasan timur Masjidil Haram. Okey, jom bersama-sama dengan Bancik menyusuri jalan ini. Pagi-pagi ni tak sibuk sangat, tapi kalau Ramadan dekat sini sampai hujung hotel, lebih 2 km pun hotel kat sini ramai orang duduk. Okey, jom bersama-sama dengan Bancik. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan, di manakah lokasi Masjid Kucing? Masjid Kucing sebenarnya dah tak ada. Sebab memang itulah soalan paling pertama dan paling banyak kepada orang yang buat haji lama-lama. Masjid Kucing. Masjid Kucing ada di sekitar ni, tapi dia termasuk dalam proses pembesaran Masjidil Haram. Bancik pun tak pernah nampak sebenarnya Masjid Kucing. Bancik pun tak pernah pergi, jadi Bancik tak boleh nak bayangkan. Cuma dekat sini kita ada dua, iaitu yang ni dan juga yang ni, berada di betul-betul belakang Bancik. Ini adalah masjid sejarah. Adalah sejarah-sejarah dia. Kalau nanti Bancik dapat cerita yang sahih, cerita yang betul-betul, Bancik ceritakan. Tapi setakat ni memang ada sejarah dia, tapi setakat ni dikisahkan sahaja, tanpa, Bancik pun tak tahu betul ataupun tak betul. Nanti Bancik akan tanya orang-orang hadis lah, insya-Allah. Okey, Bancik menyusuri, tengok ramai je jemaah-jemaah daripada Uzbekistan, daripada Turkiye, daripada yang sebelah-sebelah negara Arab. Memang diorang macam masih menjadikan tempat kawasan ini ataupun masjid-masjid yang di belakang ni tempat yang menjadi wajib untuk dilawati ataupun wajib diziarahi. Sebab tadi memang ramai sebenarnya dekat perkuburan Maklah. Bancik just tak nak tunjuk dulu tadi, sebabkan yalah, kita nak berjalan menyusuri dan memang mengimbau kenangan sahabat-sahabat daripada Haji Malaysia yang duduk di kawasan sini, iaitu tadi Abras Janariah, Kasar Janariah, Al-Bekah, Mekah. Itulah kawasan-kawasan situ. Ni memang menjadi sebab
Dekat hujung sana juga sebenarnya adalah Jafariah, tapi Jafariah telah dipindahkan ke kawasan Kak Kia, iaitu jauh sikit, kita tak boleh berjalan kaki. Tapi inilah restoran-restoran yang biasa menjadi peneman lah ketika diorang semua boring untuk makan di ataupun mencari selera lain lah. Bukan boring, mencari selera lain. Okay, jom. Sebab depan lagi ramai juga yang bertanya pada banci kat mana nak cari air tebu. Okay, sambil-sambil kita pergi perkuburan Mak La, sebenarnya kita boleh juga minum air tebu. Minum air tebu kat sini. Dan antara dua restoran yang cukup famous untuk jemaah haji, iaitu ini adalah restoran ayam goreng. Restoran ayam goreng, tapi bukan Al-Baik, tapi insya-Allah memang sedap jugalah. Biasanya ayam goreng di Kota Mekah memang sedap. InsyaAllah tak semestinya Al-Baik sebenarnya. Dan dekat belakang sana, kalau nak rasa nasi biryani, kalau rasa nak makan makanan Pakistan, boleh juga. Restoran dia yang paling penting bersih. Kita kena cari restoran yang bersih, yang memenuhi standard kita lah. Takutnya kita sakit perut. Okay, kita akan dah jumpa je jantas. Kalau daripada sebelah sana, untuk keselamatan, kita boleh naik je jantas lah, terus turun ke sini dan kita akan bertemu Masjid Jin. Okay, betul-betul belakang Masjid Jin. Sebenarnya kita dah dapat Sugar Cane and Juice. Memang nama dia Sugar Cane and Juice. Jadi kita tahu sugar cane ni adalah air tebu. Betul-betul belakang Masjid Jin, bersambung dengan Masjid Jin. Jom kita dapatkan air tebu satu. Jangan risau, diorang boleh cakap Melayu kat sini. Pernah kerja di Malaysia? Dia tak layan. Kita tengok proses membuat air tebu menggunakan mesin yang cukup gedabah. Tebu pun dia guna tebu padi. Diorang cakap lah tebu yang halus untuk buat gula, diorang cakap ni. Tapi itulah kenikmatannya air tebu. Kita tengok dia gunakan sebatang, tak sampai pun. Terus keluar sejuk. Lepas tu kalau nak air tebu ni bertambah special, kita tambah lemon. Feel lemon? Tambah lemon untuk tambah special lah. Untuk ya, itu cara orang sini minum air tebu dengan lemon. Tapi kalau kita tak boleh masuk, janganlah teruk. Tapi kalau untuk cuba, insya-Allah sedap. Sambil-sambil tu kita boleh tengoklah jemaah-jemaah daripada Turkiash. Mana ni? Daripada Uzbekistan. Memang muka-muka dia orang macam ni, dengan berselendang yang sama, dengan jalan gaya yang sama, penuh. Tadi dia orang baru daripada Mak La, dia orang dah on the way balik, ataupun dia orang starting daripada Mak La pergi ke ziarah ke sampai ke Masjidil Haram. Banci tak tahu sebab pagi-pagi kita dah tengok penuh dekat Mak La tadi. Alhamdulillah air tebu kita dah dapat. Ini kita punya ni. Banci minum dulu. Bismillah. Tak lengkap pula bila Banci tak beritahu harga kan. Okey, ni harga dia yang kalau macam ni 6 rial. Kalau 1 liter Hamastah 15 rial. Kalau 1.5 liter besar sikit 20 rial. Jadi bolehlah kita belanja-belanja sahabat-sahabat kita di Merasa. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang tak boleh jalan jauh apa semua, kita belanjalah sahabat-sahabat kita. InsyaAllah Banci minum dulu. Juga sahabat-sahabat kita daripada Turkiash membeli air jus pagi-pagi. Memang standard dia orang minum air jus pagi. Okey, ni adalah Masjid Jin daripada sudut tepi. Mengikut sejarah dia, sebenarnya Masjid Jin ni terletak di underground, terletak di bawah tanah. Dan sebenarnya untuk kita menghayati Masjid Jin ni adalah di tempatnya, di surah Al-Jin ada, dan bermaksud dia di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW didengarkan dengan sekumpulan jin. Sekumpulan jin, sebab kita tahu juga Nabi Muhammad ni bukan sekadar bukan rasul kepada manusia, tetapi seluruh alam, termasuklah jin-jin yang ada di sini. Dan di sini jugalah
Masjid Jin juga menjadi satu sejarah tempatnya jin-jin melafazkan taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasuki Islam. Ni Masjid Jin ni. Meremang bulu roma banci bercerita pasal Masjid Jin ni sebab ialah jin. Siapa tak takut alam yang lain? Banci pun penakut juga sebenarnya. Tapi insya-Allah alhamdulillah tak ada lagi lah berlaku peristiwa-peristiwa yang pelik. Inilah kalau kita nak tengok secara keseluruhan Masjid Jin. Kat sini juga sebenarnya banyak hotel-hotel yang tak cukup mahal. Tak adalah semahal sekarang ni kalau kita tahu. Okey, sekarang kita tahu cukup mahal hotel-hotel di sebelah Clock Tower di Ajiat. Memang cukup mahal. Kat sini sebenarnya kita boleh membuat pilihan untuk berada di belakang sini. Tak ada, Bancik belum lagi survey berapa harga. InsyaAllah doakan Bancik diberi kekuatan untuk survey harga belakang ni. Bancik tak tahu kalau harga Ramadan berapa. Sebab Abrah Janariah dikatakan fully book. Wallahu alam untuk Ramadan ni. Itulah, Bancik pun tak berani nak katakan apa-apa. Kat sini adalah fully book ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom kita pergi ke belakang ni. Itulah sedikitlah Bancik nak kongsikan kepada semua sahabat-sahabat yang banyak juga hotel belakang-belakang ni cantik, tapi Bancik pun tak pernah review hotel belakang ni adakah dia mengikut standard orang Malaysia ataupun tidak. Tapi kalau tengok pada bangunan cantik, insya-Allah. Sambil kita jalan pun kita boleh tengok mural-mural lah, mural-mural yang terletak di dinding jalan divider ni. Cukup cantik juga, warna biru. Dia macam menunjukkan kota lama, kota Mekah. Tapi hanyalah mural lah, kita tak boleh nak masuk, kita tak boleh nak buat apa-apa. Okey, jom. Untuk sahabat-sahabat daripada Riyadh ataupun daripada mana-mana negara Arab yang drive, kalau kawasan ni adalah parking berbayar. Tengok dia dah kena claim. Tak tahu berapa hari. Sekejap kita tengok parking kawasan belakang ni berapa rial sejam. The on. Kat sini 10 rial. Okey, dekat sini 10 rial dah tulis dah. Kalau bas 20 rial sejam. Dia maximum payment 24 hours. Okey. Jadi 24 jam kena bayar parking kat sini. Tak kira siang ataupun malam. Dia tak ada cuti lah. Parking lot ni 10 rial sejam. Boleh juga kalau buat umrah, kalau kita bayar sampai 5 jam berbaloi. Sebab dekat juga untuk kita berjalan. Okey, sambil-sambil tu Bancik lupa juga sambil-sambil kita jalan tu, jangan lupalah kita mengambil tangkap gambar kenangan-kenangan. Sebab banyak juga spot-spot yang menarik. Daripada sini pun dah cantik daripada sini pun dah cantik. Dan juga spot bawah je jantas, iaitu kita ada signboard warna hijau, iaitu menuju ke Al-Haram. Tadi Bancik lupa nak tunjuk. Dekat situ memang cantik untuk kita bergambar. Okey, sekarang ni dah nak melintas jalan. Tadi jalan dia besar, kita pergi. Sekarang ni kita kena pegang tangan anak lah, untuk keselamatan dia juga. Okey, jom. Nanti kan ada bercakap Bancik tinggalkan anak. Tak, insya-Allah sentiasa Bancik bervlogging pun Bancik memikirkan keselamatan Khadijah. Jom kita melintas di zebra line. Kalau sini dia tak busy sangat, dia sebelah sana baru busy. Okey, kereta Kia pun sekarang dah buat taksi memang cantik. Ni bas nombor berapa jap? Al-Haram. Ramai juga yang bertanya Bancik nanti. Nombor 10. Sebab sini dia stesen dia di depan sana. Jadi bermacam-macam nombor. Ada nombor 10 ada, nombor 4 ada, dan macam-macam nombor lah. Jom kita lintas. Kereta. Okey, ni sebelum kita sampai kita akan boleh bermain dengan burung. Dah go play. Jom. Ya, kita bagi dia happy. Alhamdulillah hari ni Khadijah memberi kerjasama yang penuh. Tak perlu stroller, tak perlu angkat.
Memang ni lah dia happy main dengan burung-burung. Jom. Kat sini kita pun boleh beli makanan burung Kalau harga dia kat sini RM5. Tengok ramai yang dia orang beli. Rezeki, kita memberi dua rezeki lah sebenarnya, kepada penjual dan juga kepada nak bagi. Okey. Jom. Nak ambil. Baby kita pegang dulu. Kejap. Okay, jom kita bagi makanan burung. Yeay. Sini. Letak banyak sikit. Letak banyak sikit. Ni Baba letak. Memang Baba letak. Ni. Letak je macam ni. Okey. Okey, plastik ni jangan buang sepah-sepah Kita buang dalam tong sampah. Tengok nasib baik Dijah dah pandai. Alhamdulillah. Berkat doa semua, Dijah dah pandai buang tong sampah. Tak payah suruh. Jom. Okay, sambil-sambil kita memberi rezeki kepada burung sebenarnya. Bila kita beli makanan burung ni, tadi Bancik tersangkut, kita memberi rezeki kepada yang penjual-penjual ni jugalah. Sebab kalau kita beli by guni besar, sebenarnya lebih murah. Tapi kadang-kadang kita berkongsi rezeki. Kita berehat seketika melayan burung-burung ni. Jadi sebenarnya banyak yang cakap jauh. Sebenarnya bila kita berjalan sebenarnya tak jauh pun. Nak kalau pagi-pagi ni dalam musim sejuk ni agak berbaloi lah untuk kita berjalan. Okey, sebenarnya Bancik boleh masuk, tapi kita faham juga untuk jemaah perempuan tak boleh masuk. Sebenarnya kalau Bancik seorang sahaja ataupun dengan Dijah pun dia bagi masuk, tapi kita faham kita pun takkan nak berjalan seorang-seorang lelaki. Kalau yang macam semuanya lelaki, InsyaAllah kita boleh masuk. Pintu masuk dia di hadapan sana. Kita jalan straight je. Tapi kalau kita bawa jemaah perempuan, kita berjalanlah ke sini sikit untuk melihat lebih dekat makam Siti Khadijah. InsyaAllah. Okey, sini dia. Dah tak ramai dah. Tadi ramai. Sekarang ni dah berkurang dah orang. Kita tengok kalau jemaah-jemaah lelaki memang boleh masuk. Ni kalau jemaah-jemaah lelaki memang boleh masuk. Berjalan kira-kira dalam 300 meter jugalah. 300 meter untuk pergi ke perkuburan Siti Khadijah. Dan ramai juga yang akan bertanya pada Bancik, adakah perkuburan Maklah ni masih digunakan? Ya, masih digunakan. Tetapi kebanyakannya jemaah-jemaah umrah daripada negara kita, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, ataupun daripada Asia Tenggara, daripada Brunei. Kalau jika jadi apa-apa atau meninggal dunia, susahlah sedikit untuk dapat berada di perkuburan Maklah ni. Ada yang diberikan rezeki, tetapi sekarang ni jemaah-jemaah umrah kebiasaannya akan ditanam di sepadan, di sepadan tanah haram, iaitu di Sarayat, iaitu jauh sikit, dalam 10 ke 15 km daripada Masjidil Haram. Kita naik atas sikit, insyaAllah kita boleh nak melihat. Tak boleh melihat sebab dia ada pagar yang lain. Sebab daripada pagar luar ni, dia ada pagar yang lain. Kalau jemaah lelaki, kalau boleh dapat masuk, masuklah. Supaya kita boleh melihat lebih dekat dan kita boleh berdoa lebih dekat. Okey, ni macam ada pagar sikit. Kita keluar. Ni dia perkuburan ataupun makam Siti Khadijah. Ramai jemaah-jemaah datang melawat. Jemaah spesialisnya jemaah lelaki. Tadi Bancik buat opening, sebenarnya Bancik berada di atas sini, di rumah ni. Untuk pergi ke sini kita perlu naik teksi lah. Kalau berjalan kaki ataupun tu agak penat jugalah, sebab Bancik masuk daripada belakang sana. Agak jauh agak jalan dia.
dari tepi sini banci tak perasan. Macam mana boleh pergi ke sana, jalan kaki boleh kot. Tapi kalau untuk lebih memudahkan sebab bukit dia agak tinggi juga, kita perlu naik kenderaan untuk pergi ke sana. Lengkap pula vlog kali ni. Kalau banci tak tunjuk laluan pintu masuk perkuburan Mak Lah dekat sini. Straight je. Kita lah masuk sini. Terus je dalam 50 meter macam tu. Dalam 50 meter kita akan sampai ke pintu masuk dia. Jemaah Indonesia memang rajin rajin berhenti. Dia orang nak melawat insya-Allah kuburan Mak Lah. Tapi untuk bertawasul ataupun dengan orang yang sudah mati serta meminta syafaat dari mereka hukumnya adalah haram. Kita just memberi salam dan mendoakan supaya kita semua sama-sama masuk syurga insya-Allah. Jom kita masuk ke dalam ni. Ke kiri ni. Ni dah pintu masuk dia. Jangan tersalah, ini parking bertingkat yang baru nak dibuat. Sebenarnya tak payah jalan kaki pun. Kita nak ziarah kat sini, kita boleh naik van. Kita tunggu kat sini jap. Bila van tu berjalan, baru kita pergi insya-Allah. Betul. Alatul? Hena. Kita boleh naik van. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jom. Ya. Kuburan dia agak berbeza. Tengok dengan kita. Kita batu nisan bernama berbentuk-bentuk bermacam-macam. Kat sini hanyalah batu tanda sahaja. Tapi biasanya batu ni semua batu-batu hidup. Bukan batu yang dibuat. Okey, kita tunggu lagi jemaah lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita jalan. Jadi tak perlu letih-letih untuk kita jalan kaki dalam ni. Ada juga saudara-saudara kita sebenarnya yang dulu-dulu ataupun yang terbaru yang ingin melawat kaum keluarga. Sebab dulu haji-haji dulu memanglah ni tempat yang paling utama diorang tanam. Van alhamdulillah ada aircon. Jadi tak panas. Jom. Beruntung boleh naik apa? Go-kart. Go-kart ke apa ni? Banci pun dah lupa. Bukan go-kart, apa ni? Bagi. Bagi senang sikit nak tengok luar. Tapi kita tengok semuanya adalah jemaah lelaki. Inilah perkuburan ataupun tempat terletaknya makam Khadijah, Siti Khadijah, iaitu kita punya segala ibu, iaitu wanita pertama yang memasuki Islam. Untuk melihat lebih dekat, insya-Allah. Yes, ada kucing. Tengok. Betapa beruntungnya ahli-ahli baket dapat bersama dengan kat sini juga sebenarnya terletaknya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakannya berada di Baket, bukan Mak Lah, iaitu Madinah. Dan ini adalah perkuburan ataupun makam Siti Khadijah dan bersama anak sulungnya. Dekat ini sajalah pencitraan banci pada hari ini. Vlog yang banci untuk sampaikan kepada semua. Jadi penat ataupun tidak, sebenarnya jauh ataupun tidak, kalau kita tengok Siti Khadijah ataupun Khadijah Humairah, Khadijah Humairah sendiri boleh berjalan pergi dan balik Pergi sebab banci parking kat ujung sana, dekat tempat parking berbayar yang berharga 3 rial sejam. Sebab apa tadi 10 rial, sini 3 rial? Sebab 3 sini jauh sikit daripada Masjidil Haram. Bila dekat je, makin dekat sampai ke ada yang 15 rial sejam. Jadi Khadijah pun boleh berjalan pergi dan balik sambil menikmati keindahan kota Mekah ataupun di sebalik belakang ataupun di sebalik depan sebenarnya yang Encik awal-awal cakap tadi, sebab terletaknya perkampungan Nabi Muhammad SAW ataupun rumah kelahiran Nabi SAW berada di sini. Dan kita tengok ada bab salam di sa'i dan umrah di sini sebenarnya yang bermulanya, dan yang di clock tower tu adalah belakang lah, sebab
Masjidil Haram ni berpusing sebab dia bukannya macam masjid-masjid yang lain. Masjid yang cukup special untuk umat Islam, iaitu sini sajalah yang ada tawaf, yang ada ibadah tawaf. Jadi apabila datang ke sini, janganlah kita terasa berat untuk melawat Siti Khadijah, iaitu isteri kesayangan Nabi dan juga wanita dan manusia yang pertama menerima memasuki Islam. Okey, semoga bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banci nak tunggu van ataupun bagi tadi, baju banci tak letih sikitlah untuk berjalan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share-sharekan Zaz. Tunggu van tu lama sangat. Last kali banci berjalan lah. Seronok juga jalan pagi-pagi ni sebab kita tak rasa panas sangat. Sebab ni berbumbung walaupun kena matahari juga. Dan untuk pergi ke sebelah sana ataupun sebelah jalan raya, kita ada terowong khas dia buat. Tapi kita pergi ke sini sebab kita nak parking. Kalau kita tengok kat sini, baju biru ni adalah yang kerja di tempat perkuburan ni lah. Sekarang ni dia orang tengah korek balik. Dan ramai yang bertanya pada banci, cukup ke? Sebab kecil je. Sebab orang meninggal hari-hari sebenarnya. Dan kalau ditanam di sini ataupun di Syarayat tadi, biasanya dia dah jadi perkuburan bertingkat. Lepas tu kiraan dia kiraan ni kita pun tak tahu, wallahu alam. Jika cukup time, kalau dia buka balik, kalau dia akan keluarkan balik jika sudah tidak sempurna. Jika sempurna, dia akan tutup balik, dia akan tunggu sampai hancur. Wallahu alam. Dan jemaah-jemaah perempuan berada atas ni lah. Kalau jemaah lelaki boleh masuk dalam. Wallahu alam, ni perkuburan siapa, tapi jemaah Indonesia, jemaah Indonesia datang melawat. Banci pun tak nak bertanya lah.